A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya dan dengan taufik hidayahnya kita dapat lagi terus untuk memberikan masa, kesihatan yang semuanya adalah daripada Allah, untuk kita guna kembali untuk mendengar ayat-ayat Allah dan untuk mentaati perintahnya. Semoga dengan kita menggunakan segala nikmat yang diberi oleh Allah kepada kita dalam konteks untuk mentaatinya, maka Allah akan menambahkan lagi nikmat yang lain. Dan Alhamdulillah, ini adalah kelas yang pertama di studio yang baru, yang insya-Allah lebih selesa. Tetapi yang nikmat, dengan nikmat ini kita bukan seharusnya lebih bergembira, tapi lebih bertanggungjawab dan lebih mentaati Allah. Sebab itulah kata ulama, mereka ini takut untuk meminta nikmat yang baru. Kenapa? Sebab nikmat yang lepas, yang masih ada, yang dulu-dulu, banyak lagi yang mereka tak mensyukurinya. Maka bagaimana mereka nak tambah lagi dengan nikmat yang baru, sedangkan yang lama belum disempurnakan kesyukurannya kepada Allah. Jadi sebab tu bila kita dapat nikmat ataupun kita minta nikmat, kita kena sedar bahawa semakin bertambah nikmat, maka semakin bertambah tanggungjawab kita, dan semakin kita kena banyak mentaati Allah. Okey. Jadi apa ni, pelajar-pelajar yang secara online boleh bagi komen, gambarnya, suaranya clear, terang ataupun tak. Okey, hari ini kita sambung tadabbur surah Al-Anbiya, ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat ke berapa? Keempat ke? Ayat keempat. Ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwas samiul alim. Dia berkata, Tuhanku mengetahui perkataan sama ada di langit dan di bumi, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Pengajarannya, antara sifat Allah yang wajib diketahui dan dihayati oleh orang yang beriman ialah Allah maha mendengar lagi maha mengetahui apa saja yang diucapkan oleh manusia, sama ada secara terang atau tersembunyi. Dan Allah maha mengetahui
apa yang di dalam hati manusia. Yang kedua, dengan dua sifat ini, orang-orang yang beriman kepada Allah akan sentiasa berhati-hati dan akan memastikan setiap perkataan dan niat dalam hatinya adalah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ini sahaja akan melahirkan manusia yang berakhlak Al-Quran, yang sentiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat kelima, bal qalu adghathu ahlamin bal iftarahu bal huwa sya'irun falyatina bi ayah kama ursilal awwalun. Maksudnya, bahkan mereka berkata Quran itu adalah cerita dongeng daripada mimpi-mimpi, bahkan ia direka-reka oleh Nabi Muhammad. Bahkan ia juga adalah Nabi adalah penyair. Maka mereka mencabar, bawalah datang pada kami dengan apa-apa ayat yang lain sebagaimana yang telah diutuskan kepada mereka yang terdahulu. Pengajarannya pertama, mereka yang kufur kepada Allah dan sentiasa fasik, iaitu melakukan maksiat, akan sentiasa menganggap Al-Quran adalah cerita dongeng atau tidak memberi apa-apa kebaikan kepada manusia. Yang kedua, sesiapa yang tidak berusaha untuk mentadabbur Al-Quran dan mengambil faedah daripadanya, dia menyerupai orang-orang musyrikin yang menganggap Al-Quran tidak ada apa-apa kebaikan. Yang ketiga, orang yang beriman cukup dengan satu bukti tentang kebesaran dan kewujudan Allah. Berbeza dengan orang yang kufur dan syirik, akan sentiasa meminta bukti-bukti yang lain, bukan untuk beriman, tetapi untuk mencari alasan untuk tidak beriman kepada Al-Quran. Okey, ayat 6. Ma amanat qablahum min qaryah ahlaknaha afahum yu'minuna
tidak beriman sebelum mereka daripada mana-mana penduduk negeri. Setelah datang bukti yang diminta, melainkan kami binasakannya. Maka apakah mereka iaitu orang Mekah beriman? Pengajarannya, sunnatullah pada umat yang terdahulu, apabila mereka tidak beriman setelah datang bukti yang mereka minta, maka Allah akan binasakan mereka. Allah akan binasakan mereka. Yang kedua, rahmat Allah kepada orang musyrikin Mekah tidak perkenankan permintaan mereka untuk dibawa bukti yang baru, kerana Allah ingin melihat ada di kalangan mereka yang akhirnya beriman kepada Allah. Seperti Umar Ibn Khattab, Abu Sufyan dan lain-lain. Ayat ke-7. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita sekalikan dengan ayat 8. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'am wa ma kanu khalidin. Maksudnya, dan tidak kami utuskan sebelum engkau melainkan lelaki-lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Maka tanyalah ahli zikri, iaitu ahli kitab, sekiranya kamu tidak mengetahui. Ayat 8, dan tidaklah kami jadikan mereka, iaitu para rasul, jasad yang tidak memakan makanan seperti malaikat, dan mereka itu tidak kekal. Pengajarannya, pertama, semua para nabi dan rasul adalah dari kalangan manusia dan lelaki. Tidak ada rasul dari kalangan malaikat ataupun jin yang kedua. Tak dengar sini. Pegang. Putus-putus. Okey, pengajarannya,
Yang keberapa tadi? Sekarang ketiga. Oh, yang kedua. Beza antara Rasul, Nabi dan manusia biasa ialah mereka diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang biasa diwajibkan mengikuti wahyu yang disampaikan melalui para Rasul. Yang ketiga, hikmah Allah mengekalkan ahli kitab antaranya ialah kerana mereka mempunyai ilmu tentang para rasul yang terdahulu dan juga ilmu-ilmu yang lain yang datang daripada Allah, yang mana dengan ilmu yang ada pada mereka akan menjadi saksi bahawa para rasul adalah terdiri daripada manusia lelaki, bukan malaikat. Yang ketiga, yang keempat, sesiapa yang jahil wajib ia bertanya kepada orang yang berilmu dalam apa perkara sekalipun, khususnya dalam masalah agama. Yang kelima, dibolehkan bertanya orang kafir yang mempunyai ilmu tertentu dan tidak diketahui oleh orang beriman. Yang keenam, taklid. Taklid tahu kan? Ikut tanpa dalil adalah tercela. Taklid iaitu ikut tanpa dalil adalah tercela, kecuali apabila tidak ada orang yang berilmu untuk ditanya. Maka ketika itu taklid dibenarkan. Boleh faham? Sebab Allah suruh bertanya kepada orang yang berilmu. Kalau tak ada orang berilmu, dia pun ikut orang awam yang sama-sama jahil. Cara solatnya, cara puasanya, sah tak amalan dia? Sah dan diterima. Sebab Allah kata apa? Fattaqullah mastata'tum. Takutlah pada Allah sekadar yang kamu mampu. Kamu tak mampu nak bertanya orang berilmu sebab tidak ada. Maka ketika itu taklid dibenarkan. Tapi kalau ada orang berilmu, kamu tak bertanya, hukumnya amalan itu salah dan tidak sah. Okey. Yang ketujuh, hikmah
Allah tidak menjadikan para nabi dan rasul di kalangan malaikat ialah agar manusia tidak menjadi keliru untuk mengikuti apa yang diajar oleh para rasul. Kerana malaikat tidak sama dengan manusia dari segi sifatnya, ciptaannya, dan lain-lain. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ke-9. Supaya memudahkan orang yang dah terlewat, yang dah tahu masuk ke dalam dulu. Peringatan satu, siapa yang datang jangan parking depannya ataupun double park, sebab dia akan kunci tayar dan pihak ulang tidak akan bayar denda. Yang kedua, pastikan kasut selipar bawa masuk ke dalam dan letak dalam harap kasut, insyaAllah. Okey, ayat 9 ni, setelah Allah bagi tahu tentang sifat Rasul adalah daripada kalangan manusia dan lelaki. Kemudian ayat hari ini Allah bagi tahu setelah jelas, dan Allah minta orang musyrikin Mekah yang meminta supaya Rasul dilantik daripada kalangan malaikat. Jadi Allah minta orang musyrikin Mekah, cubalah tanya ahli kitab dahulu, adakah Nabi Muhammad ni adalah satu benda yang baru, bid'ah, iaitu Rasul dari kalangan manusia, sedangkan Rasul-Rasul sebelum itu malaikat. Adakah begitu? Jadi kalau kamu nak pastikan bahawa sebenarnya semua Rasul daripada dulu lagi adalah daripada kalangan manusia, jadi kalau kamu nak pasti, tanyalah ahli kitab. Sebab dalam kitab mereka cukup jelas, semua Rasul-Rasul mereka adalah manusia dan lelaki. Setelah jelas Rasul adalah di kalangan manusia dan lelaki, maka ayat hari ini Allah nak jelaskan, kalau kamu tak beriman dengan Rasul, apa akibatnya, dan kalau kamu beriman, apa akibatnya. Okey, summa, kemudian hari ini kita tukar warna. Biasa merah, saya nak test warna oranye. Okey tak? Okey, cuba tanya yang dalam, yang online, warna oranye okey tak? Ini tak ada kaitan dengan parti politik. Kemudian sadaqnahum, kami benarkan mereka. Al-wa'da, al-wa'da apa dah? Janji. Setelah terbukti Rasul adalah di kalangan manusia, dan dibukti ditegaskan lagi melalui kitab-kitab dahulu, maka siapa yang beriman ataupun siapa yang kufur, Allah tegaskan, kami akan benarkan mereka dari segi janji. Siapa beriman, apa kami buat? Fa'anjaynahum, lalu kami selamatkan mereka.
Waman nasya'u, dan siapa yang nasya'u, kami kehendaki. Jadi janji kami apa dah? Siapa yang beriman kami selamat. Jadi kalau nak selamat dalam hidup kita dunia dan akhirat, hanya perlu buat satu je, beriman. Dan wa ahlakna, dan janji kami satu lagi, kami binasakan al-musrifin, orang-orang yang melampau. Yang melampau ni makna melampaui batas hukum Allah. Cuba sebut siapa yang kaum mereka melampau kepada Nabi mereka, kufur kepada Allah, tapi mereka selamat. Cuba sebut satu. Umat dahulu yang kufur, yang syirik, yang melampau, tapi diselamatkan. Nabi Yunus. Itu ada sebab lain. Mana ada, semua tak selamat lah. Mana ada? Allah kata kami binasakan al-musrifin, semua sekali umum. Siapa yang melampau kami akan binasakan. Nabi Nabi Lut, isteri dia orang beriman ke termasuk orang yang melampau? Walaupun dia isteri Nabi, walaupun dia dalam satu rumah, tapi selamat tak? Tak selamat. Anak Nabi Nuh termasuk musrifin ataupun orang beriman? Musrifin. Allah binasa tak? Walaupun anak seorang Nabi dan duduk dalam satu rumah, tak selamat. Okey? Tak kiralah yang melampau tu yang lemah ke, yang miskin ke, yang hebat, yang kuat ke, macam Fir'aun, macam Qarun, semua dibinasakan. Okey, cuba buka surah Yusuf ayat 110. Okey, warna oranye. Okey. Surah Yusuf ayat 110. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta, sehingga, iza, apabila, istai'asa, berputus asa daripada Isa. Sehinggalah apabila berputus asa. Siapa ni? Rasul. Seorang ke ramai? Ramai. Jadi para rasul pun ada tak berputus asa? Ada. Rasul mana? Nabi Yunus. Seorang je. Allah kata Rasul. Yang putus asa ni ramai Rasul. Okey, wazannu, dan mereka ni iaitu para rasul menyangka, wazannu annahum, menyangka apa ni? Annahum qad kuzibu, mereka telah kuzibu, didustakan. Didustakan oleh apa? Ada dua pendapat. Sampai satu tahap para rasul bila berdakwah bersungguh-sungguh, berjihad, akhirnya, dan tempohnya dakwah sekian lama, akhirnya mereka tak dibantu oleh Allah, mereka tak diberi kemenangan. Tafsiran pertama, para rasul menyangka seolah terlintas dalam hati mereka, seolah janji Allah tu tak tepat. Itu tafsiran pertama. Sebab Allah janji tak akan memberi kemenangan kepada orang beriman. Tapi bila dah sampai satu tahap mereka dah teruk, ada yang ramai dibunuh, pertolongan Allah belum datang, terlintas. Itu adalah sunnatullah, itu adalah tabiat manusia. Kita sendiri pun kadang-kadang rasa, kan, aku dah solat bangun malam, tapi miskin juga. Sakit bertahun-tahun dah, aku berdoa, Allah tak makbul. Kadang-kadang terlintaskan. Di mana rahmat Allah, kan? Kadang-kadang terlintas. Itu dalam keadaan kita tak buat kerja dakwah.
Betul tak? Ini Nabi ada terlintas macam tu sebab Nabi buat kerja siapa ni? Kerja Allah. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, sehingga para rasul putus asa dan mereka yakin bahawa mereka telah didustakan oleh kaumnya sampai bila-bila. Mana mereka putus asa daripada apa? Cukuplah. Tak perlu kita berdakwah lagi. Faham? Maka ketika itu ja'ahu nasruna. Datanglah kepada mereka subhanallah. Fanujjiya man nasya, maka diselamatkan siapa yang kami kehendaki. Siapa ni? Orang yang beriman. Wala yuraddu, dan tidak boleh apa? Ditolak azab kami anil qaumil mujrimin. Dan bila datang pertolongan kami menyelamatkan orang beriman, dalam masa sama mana mengazab al-musrifin. Ketika itu azab kami tidak boleh dielak ataupun ditolak oleh kaum yang mujrimin. Boleh? Ada tak seorang selamat daripada kalangan mereka? Kalau Allah kata jadi kera dan babi, katalah 500 orang. 500 orang lah. Tak ada 499 seorang selamat. Firaun dengan tentera dia lemas di laut. Berapa ramai? Semua sekali. Tak ada seorang pun selamat. Ini maksud bila datang pertolongan kami kepada orang beriman dan azab kami kepada orang tak beriman, tidak ada sesiapa yang boleh menolak, mengelak azab kami. Okey. Tengok. Bila datang pertolongan Allah? Bila datang pertolongan Allah? Bila Nabi dia sampai tahap klimak dia. Dah buat kerja, dah lama, dah penat, dah letih, kaum dia tetap degil. Sampai tahap tu barulah datang pertolongan Allah. Jadi amat tidak betul lah. Kita tengok bila nak datang pertolongan Allah. Orang Islam dah teruk, kena tindas, kena seksa, kena tangkap, kena bunuh kan? Bila lagi nak datang pertolongan Allah? Agak-agak Allah datang tak pertolongan dia? Tak. Sebab apa tak? Sebab kita tak buat apa-apa pun dibanding dengan para rasul. Jadi kadang-kadang kita berdoa minta pertolongan Allah tu, kadang-kadang Allah kata apa? Tak tahulah kata apa, macam muka tak malu kan? Tak buat apa-apa pun minta pertolongan. Cuba buka surah Al-Baqarah. Ayat 214. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cuba kita sama-sama terjemah. Am hasibtum. Adakah patut kamu? Hasibtum hasiba, hisab. Kamu kira, kamu sangka. Kan dulu kita matematik, sebelum matematik nama apa subjek tu? Ilmu hisab. Lepas tu tukar nama matematik lah. Kan? Jadi ilmu hisab, ilmu bahasa Arab. Hisab pun bahasa Arab. Lepas tu tukar pula pada bahasa Inggeris. Kenapa tak pakai bahasa Melayu? Bahasa Melayu apa dia? Ilmu kira-kira. Daulatkan bahasa kita kan? Lepas tu slogan takkan Melayu hilang di dunia. Bahasa hilang dah. Jadi am hasibtum. Patutkah kamu kira, kamu anggap an tadkhulu, kamu boleh masuk syurga. Allah nak tegur siapa ni? Orang Islam yang berangan-angan masuk syurga. Allah kata, patutkah kamu berangan-angan, mengira, menghitung bahawa kamu akan masuk syurga? Sedangkan walamma. Walamma apa dah? Lamma ni belum. Lamma ni makna dia belum. Sedangkan belum, ya'tikum, datang pada kamu, masal. Apa masal? Belum datang pada kamu sebagaimana datang pada allazina khalau min qablikum.
kepada orang-orang yang telah mendahului kamu. Kaum Nabi Musa, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Nuh. Ujian yang datang pada mereka belum datang kepada kamu. Kita pun tanya, apa ujian tu? Apa ujian? Masathumul ba'sa. Telah apa? Okey, telah menimpa al-ba'sa. Telah menimpa kepada mereka satu al-ba'sa. Apa dia ba'sa? Ha? Kesusahan. Wad-dharra. Yang kedua, apa beza ba'sa dengan dharra? Allah sebut, mana berbeza lah. Kalau Allah sebut dua-dua, berbeza antara satu sama lain. Apa beza? Ba'sa ni lebih kepada harta benda, iaitu menimpa kamu kemiskinan. Dharra, fizikal, menimpa kamu sakit ataupun cedera. Yang ketiga, wazulzilu. Dan datang juga pada umat dahulu, zulzilu. Apa zulzilu? Zilzal. Ada tak dalam surah? Zalzalah. Ada. Iza zulzilatil ardu. Cuba terjemah. Apabila zulzilat, digoncang bumi dengan zilzalah, segoncangnya, sekuatnya. Jadi zulzilu, mereka digoncang. Orang-orang dahulu, satu ditimpa al-ba'sa, kemiskinan. Yang kedua, al-dharra, kesakitan pada badan, fizikal. Yang ketiga, mereka digoncang. Apa yang digoncang ni? Apa dia? Yang tu kalau pertama ujian pada harta benda. Ujian kedua kepada tentang fizikal. Yang ni perasaan, emosi. Perasaan mereka digoncang. Takut, risau. Sampai tahap apa ni? Sampai tahap apa tu? Hatta sehingga berkata Rasul, walladzina amanu ma'ahu, dan orang beriman bersamanya. Yang ucap ni bukan orang beriman saja, tapi Rasul pun ucap juga. Apa dia? Mata nasrullah. Bila lagi nak datang pertolongan Allah? Mana sampai tahap apa tu? Mereka dah tak tahan, dah penat dah. Tapi bila tu? Bila mereka dah tak tahan, dah penat. Setelah ada 3 ujian ni. Ba'sa dah ada, dharra dah ada, zulzilu pun dah ada. Sampailah Rasul dan orang beriman berkata kepada Allah, mata nasrullah. Allah pun jawab, ala, ingatlah, inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah dekat. Allah tak kata, okeylah sebab kamu dah ada ba'sa, ada dharra dan ada zulzilu, sekarang juga datang pertolongan Allah. Bukan, baru dekat. Faham tak? Sekarang dengan dekat beza tak? Dia orang ni nak bila ada pertolongan? Sekarang. Allah kata apa? Dekat. Boleh faham? Jadi, Allah nak tegur orang beriman ni. Kamu belum ditimpa ba'sa, belum ditimpa dharra, belum digoncang perasaan kamu. Tiba-tiba, ya Allah, bagilah aku masuk syurga Firdaus. Macam nak apa? Oh, tak nak masuk neraka? Nak masuk syurga? Tak nak uji dia macam ni? Tak nak uji macam ni, janganlah cita-cita nak masuk syurga. Sebab Allah kata apa? Cuba faham ayat ni. Patut tak kamu bercita-cita nak masuk syurga? Sedangkan ujian yang menimpa umat dahulu belum datang pada kamu. Mana apa tu? Bila kamu patut berangan-angan nak masuk syurga? Bila? Setelah datang ujian 3 ni. Tapi dah adakah? 3-3.
Ataupun satu dulu? Satu ada? Yang mana? Itu sakit biasa. Tak, jangan kena faham. Ni sakit sebab apa ni? Sebab berdakwah. Kadang-kadang sakit hati, kadang-kadang sakit dalam peperangan. Kita sakit apa? Sebab makan banyak. Okey, itulah penting kita tadabbur, kan? Walaupun orang kecam, kita tadabbur, kan? Allah cela orang tak tadabbur. Allah kata apa? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin? Kenapa mereka tu tak tadabbur Al-Quran? Allah kecam orang tak tadabbur. Tiba-tiba ada orang kecam bila kita tadabbur. Kan bercanggah dengan ayat Allah. Pelik tak? Pelik bin ajaib. Allah kecam orang tak tadabbur. Kamu marah orang tadabbur. Sini. Nampak? Enter duduk depan kena duduk rendah kepala. Boleh faham? Okey, soalan tadi tak boleh ke ujian ni atau kan? Pilihan lah. Pernah tak kita bagi syarat? Boleh tak kalau saya nak masuk universiti dengan SPM atau? Boleh. Tak ada kan? Semua ambil SPM. Satu. Yang kedua, la yukallifullahu nafsan. Allah tidak akan bebankan seseorang melainkan mengikut kemampuan dia. Kadang-kadang kita tak mampu al-ba'sa, kita tak mampu miskin. Maka Allah uji dengan darak. Kan? Kadang-kadang Allah tahu kita tak mampu diuji dengan al-darak. Allah uji dengan kemiskinan. Kadang-kadang dua-dua kita tak mampu. Kita hanya mampu digoncang perasaan. Takut. Tapi takut pada apa ni? Bukan takut pada rezeki, bukan takut pada mati, tak. Kadang-kadang kita buat kerja dakwah, musuh duk hentam kita, kiri kanan kita rasa takut. Terkesan kan? Itu. Okey. Sebab tu ada hadis kan, saya pernah baca beberapa kali. Ujian seseorang bergantung pada iman. Allah akan uji kita bergantung pada iman dia. Kalau iman dia kuat, ujiannya besar. Kalau iman dia nipis, ujiannya. Jadi kita belum ada ujian ni kan, baksa darak kan. Sebab apa? Sebab iman kita nipis. Orang tegur sikit dah merajuk kan. Sekat tu lah ujian kamu. Lepas tu tak buat kerja dakwah. Merajuk sampai sudah kan. Okey? Jadi ini syarat-syarat nak dapat kemenangan. Apa dia? Syarat nak dapat kemenangan. Mesti Dan saya nak tanya, mungkin tak kita diuji dengan al-ba'sa, ad-dharra dan zilzal kalau kita tak buat kerja dakwah? Mungkin tak datang ujian ni? Tak mungkin. Mana mungkin? Mana mungkin? Ni baksa ni diuji dengan kemiskinan. Sebab apa? Sebab dia buat kerja dakwah. Ada tak sahabat Nabi yang asalnya kaya tapi bila berhijrah kena tinggal semua sebab ditahan oleh orang musyrikin? Ada. Kenapa dia miskin? Sebab ada orang daripada kaya miskin sebab menipu, tak termasuk. Saya dah miskin, Ustaz. Adakah saya termasuk ni? Sebab apa kamu miskin? Dulu saya suka menipu orang, Allah balas. Tak termasuk. Tak termasuk. Ada orang sakit kecil manis, gout. Sebab apa? Cik makan kambing je, tak termasuk ujian tu. Sakit ni sebab apa? Sebab dalam buat kerja dakwah, kena maki hati dia sakit. Mungkin dia berperang, berjihad, cedera parah, putus tangan, putus kaki. Kita bukan minta, tapi nak bagi dia adalah sunnatullah, proses. Kena kita minta, bila kita buat kerja dakwah, benda ni insya-Allah akan datang. Ada ulama yang kena penjara semua. Ya, betul. Imam Syafi'i sendiri pun kena diseksa, Ibnu Taimiyah pun kena penjara, Imam Ahmad bin Hanbal di penjara, di Herat tengah jalan. Itu satu benda yang biasa. Okey. Bila datang kemenangan ni?
Yang ni Allah kata qarib, dekat. Bila datang? Bila datang? Tak, akhirat tu memang menang bagi orang beriman. Bila? Ha? Yalah bila tu? Kalau dalam dakwah Nabi bila tu? Iza jaa nasrullah. Apabila jaa, iza jaa nasrullah. Apabila telah datang, yakni qarib, yakni dah datang pertolongan Allah. Bila ni? Tahun berapa Nabi buka pertolongan Allah ni? Allah buka kota Mekah tahun 8 Hijrah ke? Betul lah 8 Hijrah. 8 Hijrah. Jadi berapa lama Nabi berdakwah ni? 13 tahun di Mekah campur 8, 13 campur 8 21 tahun. 21 tahun. Iza jaa nasrullah. Berapa ramai dah yang mati sahabat? Berapa ramai yang sahabat jatuh miskin kan? Berapa ramai yang terak, sahabat yang sakit kan, cedera parah. Berapa ramai yang sahabat digoncang perasaan mereka. Barulah iza jaa nasrullah. Okey, ini sunnatullah. Okey, kita balik pada ayat kita. Ayat seterusnya. Lepas tu Allah bagi tahu Allah akan tepat janji. Cuma kadang-kadang lambat tu perasaan kita. Kadang-kadang Allah lambatkan kemenangan tu sebab apa? Sebab belum cukup syarat. Maka ayat seterusnya Allah beritahu apa yang boleh menjadikan orang tu terus beriman walaupun kemenangan Allah lambat datang. Apa kekuatan dia? Apa yang mendorong seseorang itu buat kerja dakwah? Iaitu Al-Quran. Allah kata laqad, pasti. Lam ni harfu taukid, qad harfu taukid, pasti, sesungguhnya. Jadi berapa Allah guna harfu taukid? Bila dua menunjukkan apa? Penegasan. Makna apa yang Allah nak beritahu lepasnya adalah satu benda yang penting, besar. Pasti sesungguhnya anzalna, kami telah menurunkan ilaikum, kepada kamu, kitaban, sebuah kitab, sebuah kitab. Allah tak sebut Al-Quran, tapi Allah sebut apa? Isi kitab tu apa dia? Fihi, dalamnya dalam kitab tu ada apa? Mau'izah, peringatan, zikrukum, untuk kamu. Apa? Tengok ayat Quran. Allah tak kata kami turunkan Al-Quran, tapi Allah kata kami turunkan sebuah kitab yang dalam kitab tu ada peringatan untuk kamu. Peringatan apa ni? Tentang Bashir wa Nazir, tentang kenapa kamu diciptakan, apa cara untuk kamu menjadi orang yang terbaik, apa cara untuk kamu mentaati Allah, apa cara untuk kamu masuk syurga, dan kalau kamu tak buat, hukumannya, balasannya sekian sekian sekian. Peringatan untuk kamu. Maksudnya apa? Bila kamu baca kitab ni, kamu kena fokus pada apa? Zikrukum. Jangan fokus pada nak khatam. Bila fokus pada khatam, ada tak zikru? Tak ada. Lepas tu berapa ramai yang baca Quran, perangai tak berubah. Sebab dia tak ambil peringatan. Dia fokus nak khatam, nak betulkan tajwid. Allah kata ada zikrukum. Jadi kena baca, kena faham. Ada syifa nak merawat penyakit dalam hati kamu. Penyakit hati, dendam, dengki pada orang. Tak boleh tengok orang senang. Apa? Kita tak kacau orang, dia sibuk nak kacau kita pula. Maka Allah kata apa? Afala taqilu. Ini apa ni?
Apa ni? A. Dia panggil huruf apa? Istifham. Istifham ada berapa? Ada berapa jenis? Istifham ni apa makna? Saya pernah bagi tahu. Kalau bahasa Arab, ghafara, ampun. Kan? Kalau saya nak buat ayat minta ampun, tambah apa? Tambah apa? Kalau nak buat ayat minta ampun. Alif sinta. Alif sinta makna dia minta. Kalau ghafara ampun, kalau istighfara minta ampun. Kalau istifham daripada fahima. Fahima dia telah faham. Kalau minta nak faham, tambah alif sinta. Istafhama. Ini fa'al, ini masdar, kata terbit. Jadi hamzah dipanggil istifham, iaitu huruf untuk bertanya tentang ilmu yang dia tak tahu. Apa khabar? Kan? Minta fahamlah, saya nak faham khabar kamu apa cerita. Bila nak datang, minta nak faham, iaitu tarikh kamu nak datang. Okey, jadi istifham ada berapa jenis? Satu hakiki. Yang kedua majazi. Istifham hakiki makna soalan yang betul-betul nak maklumat. Apa khabar? Bila nak datang? Bila nak pergi Mekah? Yang kedua majazi. Majazi bukan nak minta jawapan, bukan nak maklumat, tapi nak, sama ada nak sindir, nak mencela, nak mengutuk, nak menegaskan. Jadi soalan A di sini apa dia? Apa maksud dia? Majazi. Boleh tunduk sikit, ada kamera. Okey. Majazi. Apa tujuan majazi ni? Ini dia panggil istifham inkari taubihi. Inkari apa dia? Nak mengingkari. Allah kata apa? Afala ta'qilun? Apakah tidak kamu berfikir tentang apa ni? Berfikir tentang apa? Tentang Quran tu ada zikrun. Kamu tak fikir ke? Kenapa kamu tak guna akal ni? Kamu tak ada akal ke? Bahawa Quran tu ada zikrun, ada peringatan, ada syifa, ada kebaikan untuk kamu. Kenapa tak guna akal untuk faham? Jadi Allah nak mengingkari. Mengingkari makna Allah nak menolak perbuatan ramai manusia yang tak guna akal untuk faham Al-Quran. Siapa yang baca fokus pada nak khatam, nak makna, Allah tanya, afala taqilun? Kenapa tak guna akal? Bila kita guna akal, bila kita nak faham, betul kan? Kalau setakat baca nak khatam, kita guna tak akal? Tak. Kita guna apa? Bila nak khatam, kita guna apa? Mata. Tengok berapa page lagi. Betul tak? Afala taqilun. Yang kedua, makna dia taubihi, mencela. Iaitu Allah nak mencela perbuatan mereka yang tak nak berakal bila membaca Al-Quran. Kenapa tak guna akal? Tak faham-faham ke? Tengok drama Korea 5 minit terus menangis. Lepas tu dalam nangis cerita pula pada kawan. Sedihlah, kenapa hero kena belasah? Ada perasaan, ada feeling kan? Tapi bila baca Quran yang betul-betul wahyu daripada Allah,
Cerita pada azab, cerita tentang azab, senyum. Cerita pasal neraka, tertidur. Afala ta'qilu? Boleh faham? Cuba buka surah apa? Okey, cuba buka ni. Apa zikrukum ada dua maksud. Ada pendapat tiga maksud. Cuba keluarkan. Yang Arabik tu. Apa makna zikru? Okey. Qala Ar-Razi. Dalam tafsir Ar-Razi. Jilid 22, muka surat 123. Yang ada orang kata saya tak ada buat kau baca terjemahan je. Kalau tak tahu jangan cakap. Datang sini tengok ayat mana saya tadabbur salah yang bercanggah dengan kitab-kitab tafsir. Tunjuk ayat mana. Jangan tembak rambang. Yang tembak rambang ni pengecut. Betul tak? Pengecut. Okey, qala Ar-Razi dalam tafsirnya fihi zikrukum. Bila Allah kata kami turunkan Al-Quran, dalam Al-Quran ada apa? Zikru. Dia kata fihi salasatu aujuh, ada tiga wajah, tiga maksud. Apa makna zikru? Pertama, zikrukum okey. Zikrukum satu, ahaduha zikrukum syarafukum wasitukum. Satu. Apa maksud ni? Zikrukum makna dia lah kemuliaan kamu, kehebatan kamu, wasitukum dan ketinggian kamu. Boleh faham? Mana Allah kata kami turunkan kitab. Dalam Quran, dalam kitab tu ada kemuliaan kamu. Macam mana tu? Macam mana? Siapa yang faham, siapa yang beramal, manusia tu akan jadi mulia, hebat. Contoh yang paling jelas, siapa yang beramal dengan Quran dia akan jadi mulia, dia akan jadi hebat. Contoh yang paling jelas siapa? Nabi dan para sahabat. Kita ramai tu orang sebut daripada dulu sampai bila-bila. Orang sebut pasal Abu Bakar, pasal Umar, pasal Bilal, pasal Abu Hurairah, walaupun miskin, walaupun asalnya hamba. Ramai tak? Kenapa mereka disebut-sebut? Sebab mereka beramal dengan Al-Quran. Zikru. Orang sebut ulama-ulama dahulu, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Sebab mereka ada Al-Quran. Okey, itu satu. Yang kedua, zikru makna dia ialah fihi tazkirah. Peringatan untuk kamu. Allah nak ingatkan kamu, jangan dengki pada orang. Jangan bersangka buruk pada orang. Litahzaru, supaya kamu ambil peringatan. Mala yahillu, apa yang tidak halal bagi kamu. Jaga-jaga. Banyak yang kamu buat kadang-kadang tidak halal. Peringatan. Bila baca Quran kamu tahu yang kamu buat sebenarnya salah. Watarrabu, dan tazkirah itu juga memberi dorongan pada kamu fima yajibu, apa yang wajib. Solat sunat, solat fardu, puasa sunat, banyak amalan Quran menggalakkan kamu untuk buat, sama ada yang wajib ataupun yang sunat. Zikrul, tazkirah. Wa yakunul murad, dan maksud az-zikru juga ialah al-wa'du wal wa'id. Apa beza wa'du dan wa'id? Wa'du janji baik. Kalau kamu beriman, janji baiknya surga. Kalau kamu kufur, janji buruknya neraka. Wa'du janji baik, wa'id janji buruk. Okey, dua. Yang ketiga, mana zikru apa dah? Zikru dinikum, iaitu peringatan tentang agama kamu, ma yalzam, apa yang wajib, apa yang tidak wajib. Supaya apa? Litafuzu bil jannah, supaya kamu menang mendapat surga di akhirat besok. Betul kan? Kan ada hadis Nabi kata siapa yang letak Quran di hadapan,
Siapa letak Quran di hadapan, maksudnya apa? Dia follow. Dia baca, dia faham, dia follow. Maka Nabi kata apa? Quran akan bawa dia, pimpin dia sampai ke syurga. Makna dengan Quran kamu ke syurga, dan dengan Quran juga kamu ke neraka. Bila tu? Bila kamu letak Quran di belakang. Wa kullu zalika muhtamil. Dan semua itu ada kemungkinan. Mana yang nombor 1 pun betul, nombor 2 pun betul, nombor 3 pun betul. Okey? Rujukannya apa? Tafsir Ar-Razi, Al-Basit, Al-Wahidi, Tafsir Mawardi, dan kata Qurtubi juga al-murad bizikri huna asy-syaraf. Al-maksud dengan zikir di sini ialah syaraf, kemuliaan, sama dengan nombor 1. Fihi syaraf hukum. Dengan Quran itu kamu akan mulia. Wa innahu, cuba buka surah Zukhruf ayat 44. Okey. Tengok Allah kata apa? Wa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu adalah la zikrul laka. Pasti adalah bukan kemuliaan. Quran itu adalah pasti kemuliaan bagi engkau dan bagi kau. Betul tak? Dia sebelum Nabi datang, orang musyrikin Mekah paling hina. Penyembah berhala, membunuh anak sendiri kan. Tapi akhirnya orang musyrikin Mekah dan orang Madinah juga jadi apa? Khairu ummatin, kan? Nabi kata apa? Khairul qurun, sebaik-baik generasi ialah qarni, kurun aku. Ni. Kenapa kaum engkau menjadi mulia? Sebab Al-Quran. Wasawfa tus'alun. Dan kamu kelak akan ditanya tentang adakah kamu beramal dengan Quran ataupun tidak. Okey? Jadi semua manusia nak kemuliaan, tapi kadang-kadang salah jalan, salah cara. Akhirnya mungkin dia mulia kat dunia sekejap, tapi di akhirat hina. Cuba tengok hadis ni. Ada satu hadis okey. Clear? An-Nafi' bin Abdul Haris, dia laki Umar. Nafi' bin Abdul Haris seorang sahabat Nabi. Dia jumpa laki ni, dia jumpa Umar ibn Khattab. Masa ni Umar menjadi Amirul Mukminin. Dan pusat pemerintahan Islam ketika itu di mana? Di mana? Masa Umar jadi khalifah, pusat pemerintahan dia di mana? Madinah. Madinah ke Damsyik? Damsyik ke Putrajaya? Sebenar Mekah, Madinah. Okey? Jadi masa Umar jadi khalifah untuk orang Islam dan berpusatnya di Madinah, di Mekah dia lantik seorang gubernur. Siapa gubernurnya? Nafi' bin Abdul Haris. Jadi ada satu masa Umar nak jumpa Nafi', gubernur Mekah. Tapi bukan di Mekah, di satu tempat nama dia Usfan. Usfan ni siapa tahu kat mana? Siapa tahu? Tak tahu. Dia sebelah 80 km daripada Mekah. Jadi Umar nak jumpa gubernur dia bukan di Mekah tapi di Usfan, lebih kurang 80 km daripada Mekah. Wa kana Umar, dan adalah Umar istakmalahu ala Mekah. Umar melantiknya sebagai gubernur di Mekah. Okey? Faqala Umar, lalu Umar berkata, "Man istakhlafta ala ahli al-wadi?" Siapa yang kamu lantik sebagai pemangku gubernur masa kamu datang jumpa aku? Itu sistem dalam Islam. Bila gubernur keluar kena lantik pemangku. Jadi Umar tanya, siapa? Nafi' bin Abdul Haris. Dia jawab, istakhlaftu alaihi ibnu Abza. Ini A ni.
Aku telah melantik pemangku aku kepada alaihi penduduk Mekah ialah Ibnu Abza. Siapa Ibnu Abza? Qal, Umar tanya, waman Ibnu Abza? Siapa ni Ibnu Abza? Umar pun tak tahu. Sebab apa Umar bertanya ni? Sebab dia sebagai khalifah, dia nak pastikan perjalanan semua kawasan di bawah pemerintahnya termasuk Mekah berjalan dengan sempurna, dan nak pastikan berjalan dengan sempurna dia kena tahu siapa gubernur. Kalau gubernur tak ada, siapa pemangku? Jadi Umar pun tanya, man Ibnu Abza ni? Siapa yang kamu lantik sebagai pemangku ni? Siapa dia? Aku tak kenal pun. Qala, maka Nafi' bin Abdul Harith berkata, rajulun min mawalina. Dia seorang lelaki daripada mawalina. Mawali ni jamak kepada maula. Apa makna maula? Hamba. Asalnya tawanan perang, kemudian masuk Islam, kemudian dia jadi hamba, lepas tu dimerdekakan oleh tuan dia. Mana taraf hamba ni taraf yang sangat rendah. Macam Bilal lah, Bilal sebelum masuk Islam dia hamba kan. Jadi hamba ni macam orang yang teruk sangat lah dari segi ilmu, adab, akhlaknya. Apa dia panggil, second class lah kan. Jadi Umar tak kenal. Kemudian Nafi' pula beritahu yang dia lantik sebagai pemangku gubernur Mekah ialah hamba. Maka Umar lagi terkejut. Sebab Mekah ni satu tempat yang mulia, tanah haram, penduduknya penduduk yang hebat kan. Maka Umar nak di Mekah dipimpin oleh orang yang hebat, yang ada kedudukan, yang dihormati. Jadi Umar tanya, fastakhlafta alaihim maula? Kamu lantik ke atas penduduk Mekah seorang hamba? Faham tak? Umar bukan nak merendahkan, tapi Umar anggap biasa maula ni tak dihormati oleh masyarakat, dan ilmu pun rendah kan. Maka dengar jawapan Nafi'. Qala innahu qari'un li kitabillah. Aku lantik dia sebab qari'un li kitabillah. Apa makna qari'un? Kita bisa dengar musabaqah kan. Sekarang dia jemput qari daripada Uganda kan. Biasa dengar kan? Apa makna qari? Pembaca. Tapi qari dalam hadis ni bukan pembaca. Qari ialah seorang yang penghafal dan alim apa yang dah hafal. Itu istilah qari. Kalau sebut sahabat qari makna dah hafal dan dah alim apa yang dia hafal. Jadi Nafi' bagi alasan kenapa dia lantik maula sebagai penggantinya. Sebab dia qari'un li kitabillah. Orang yang baca, orang yang faham, orang yang beramal tentang kitab Allah. Yang kedua, alimun bil faraid. Yang kedua, dia adalah orang yang alim, berilmu tentang faraid. Ni ilmu apa? Ilmu bukan ilmu saka. Pembagian harta. Sebab saka lain makna kan? Ilmu saka, ilmu pembahagian harta, pesaka kan. Dan dia qadin. Dia adalah juga qadin. Qadin tak tahu? Qadi lah, qadi. Qadi tu daripada perkataan qadin. Dia macam ni bahasa Arab. Dia kalau ada alif lam, dia sebut dia macam ni, al-qadi. Seorang qadi ni mana hakim lah kan. Kalau mahkamah sivil dia panggil hakim, kalau mahkamah syariah dia panggil qadi. Itu kalau ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, dia baca macam ni asalnya, qadiyun. Qadiyun dalam bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab, yun tu berat nak sebut. Bahasa orang Arab lah, kita semua boleh sebut. Qadiyun, yun berat. Maka kaedah dia beda. Dia buang terus ya. Jadi qadin. Ni asal dia qadiyun. Jadi satu dia penghafal dan beramal dengan Al-Quran. Yang kedua, dia alim dalam ilmu faraid. Yang ketiga, dia adalah qadi.
Asasnya apa? Quran. Tengok apa respon Umar bila Nafi' bagi tahu alasan dia lantik Maula Abza, Ibnu Abza sebagai pemangku. Tengok apa respon Umar. Umar kata, qala Umar, amma inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Oh. Ini tak boleh padam, kan? Tak boleh padam. Betul kan? Padam pada semua. Kalau padam pada semua. Itulah makhluk Allah. Ha? Dia tak canggih semua, kan? Nak canggih semua bila? Di syurga, di syurga. Syurga tak payah tulis, bahkan tak payah belajar pun. Makan je. Okey. Jadi apa kata Umar setelah Nafi' bagi tahu alasan kenapa dia lantik Maula sebagai pemangku gubernur? Kata Umar, sesungguhnya Nabi kamu bersabda, "Innallah, sesungguhnya Allah yarfa'u bihadzal kitab akwaman." Sesungguhnya Nabi bersabda, Allah mengangkat beberapa kaum dengan kitab ni. Kitab apa? Al-Quran. Wa yada'u bihi akharin, dan Allah merendahkan, menghina beberapa kaum yang lain dengan Al-Quran juga. Mana Umar setuju tak pelantikan Maula, hamba sebagai gubernur Mekah, pemangku? Setuju? Apa alasannya? Sebab dia mulia dari sebab Al-Quran. Umar kata okey. Sebab dia ada qari'ul Quran. Tengok, Quran itu mana zikrun yang pertama. Quran adalah syarafun, kemuliaan. Siapa hafal, siapa beramal, dia akan jadi mulia. Dan kalau dia mati pun orang akan sentiasa sebut. Percayalah. Sebab itulah Imam Syafi'i hafiz Al-Quran masa umur 7 tahun. Umur 18 tahun dia jadi qadi ataupun mufti kat Mekah. Umur 18 tahun. Dan dia dah mati dah. Sekarang orang sebut lagi tak nama dia? Sebut kan? Okey. Siapa tahu siapa pemimpin ketika zaman Imam Syafi'i? Pemimpin atau khalifah, siapa tahu? Siapa tahu? Masa zaman Imam Syafi'i, antara siapa yang terkenal? Pemimpin ke Imam Syafi'i? Tak, pemimpin. Sebab dia ada kuasa. Rakyat pun akan sebut dia sebab dia ada kuasa, betul kan? Tapi lepas dua-dua mati, siapa yang disebut? Siapa kena pemimpin zaman Imam Syafi'i? Tak ada kemuliaan. Sebab apa? Sebab tak ada Al-Quran. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, semua orang sebut sekarang sebab mereka ada Al-Quran. Anak kita bersama lah, mungkin orang sebut sekarang, tapi bila mati, kalau anak kita bukan berilmu dan tak mengajar agama, habislah. Semua orang akan lupakan. Okey? Hadis ni perawinya Amir bin Wasilah Abu Tufail, dan hadis ni sahih daripada riwayat Ibnu Majah. Boleh faham? Jadi kita sebagai ibu bapa pun kena usaha supaya anak kita jadi mulia di sisi Allah, bukan mulia di sisi manusia. Kadang-kadang mak bapak ni habis masa, habis duit, habis umur untuk menjadikan anak dia mulia di sisi manusia, tapi hati dia sakit. Betul? Hati dia sakit sebab anak dia bila dah mulia, bila dah hebat di kalangan manusia, kadang-kadang tak ada masa nak duduk bersama mak, tak ada masa nak ziarah mak yang dah tua. Sebab apa? Sebab mak nak anak dia jadi macam tu. Jadi biarlah anak kita menjadi mulia di sisi Allah, sebagaimana Maryam. Apa ni? Mak Maryam. Apa cita-cita mak Maryam ketika sedang mengandung? Dia nak anak dia apa? Jadi apa? Engineer ke arkitek? Dua-dua tak nak. Dia nak apa? Anak dia jadi apa? Apa dia? Dia bernazar kan? Nazartu ma fi batni muharraran. Aku bernazar anak dalam perut biarlah menjadi orang yang bebas daripada dunia. Dia menjaga rumah Allah.
Tengok dia nak korbankan anak dia untuk agama Allah. Hebatlah anak dan mak sekali. Tapi kalau dia nak anak dia hebat di sisi manusia, orang tak akan sebut bila dua-duanya mati. Okey. Afala taqilun. Okey, soalan. Quran ni boleh tak difahami oleh semua orang? Senang ke susah? Senang ke susah? Apa bukti senang? Apa bukti senang? Mana lebih senang dengan subjek yang kita belajar dulu? Matematik. Mana lebih senang? Apa bukti Quran lebih mudah daripada matematik? Buktinya ialah Quran tak perlu kelas tuition. Matematik ada tuition tak? Dah belajar kat sekolah, tapi tuition lagi kan? Itu menunjukkan apa tu? Susah. Tapi Quran sekali kan? Ada saya buat lepas tadabbur, kelas tuition tadabbur. Tak ada kan? Okey, bukti yang paling jelas, cuba buka surah ni. Surah Al-Qamar. Ayat 17. Okey, Allah kata apa? Walaqad yassarna al-Qur'ana lizzikri fahal min muddakir. Cuba kita hayati. Mungkin kita biasa dengar ayat ni kan, tapi sebagai peringatan. Walaqad, dan ada dua harfu taukid, lam dengan qad, dan pasti, sesungguhnya, yassarna, kami telah mudahkan Al-Quran lizzikri, untuk Allah sebut apa tadi? Surah apa tadi? Surah Al-Anbiya. Allah kata walaqad anzalna ilaikum kitaban fihi zikrukum. Sekarang Allah kata walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri. Tadi zikru tadi ada berapa makna? 3. Satu, kemuliaan. Yang kedua, peringatan. Yang ketiga, baru je. Itu baru 3. Dan baru 3 minit berlalu. Satu, syaraf, kemuliaan. Yang kedua, tazkirah, peringatan. Yang ketiga, dia dekat-dekat dengan nombor 2 lah. Tak apalah, kita simpul 2 je lah. Satu, kemuliaan. Yang kedua, peringatan. Tapi ada kaitan tak antara 2 tu? Ya. Bila kamu akan dapat kemuliaan dengan Al-Quran? Bila kamu ambil peringatan. Bila kamu ambil dan amal peringatan, kamu dapat yang nombor 1. Okey, Allah kata, kami sesungguhnya pasti kami telah permudahkan Al-Quran untuk diambil peringatan. Kemudian Allah tanya, fahal min muddakir? Ini soalan istifham majazi. Soalan ni dia panggil apa? Ingkari. Allah nak mengingkari. Apa maksud min muddakir? Muddakir daripada zakara. Ni, zakara. Kalau asal dia muzzakir, tapi za ni ditukar kepada dal. Itu kita akan belajar dalam bahasa Arab nanti. Muzzakir mana orang yang ambil peringatan. Kami dah mudahkan Quran untuk diambil peringatan. Maka tak ada ke orang yang nak ambil peringatan? Kenapa Allah tanya? Bila Allah tanya tu, apa maksud dia? Tak ada ke orang nak ambil peringatan ni? Maksudnya orang tak ambil peringatan. Yang banyak baca bukan ambil peringatan, tapi nak macam-macam lah. Nak khatam, nak dapat pahala,
nak dapat income. Tadi saya baca iklan. Siapa nak menjadi guru Al-Quran yang income dia 9,000 sebulan? Ya Allah. Betul-betul jual Al-Quran. Siapa nak jadi guru Al-Quran yang income-nya 9,000 sebulan? Usap, betul tak? Akhirnya Quran dijadikan alat untuk dapat dunia samanan qalila. Itu sekarang dah meluas. Berapa ramai yang mengajar Quran jadi kaya? Betul? Hah? Adalah cara dia. Nak daftarlah. Nak, entah nak anak bagi borang nanti. Tengok, Allah tanya ni. Kami dah mudah Al-Quran untuk kamu faham dan ambil peringatan. Kenapa masih belum ada orang sampai Tuhan tanya, mana ni? Mana ni orang nak ambil peringatan? Yang banyak baca nak khatam, baca nak pahala, baca nak duit. Mana yang nak ambil peringatan? Macam inilah. Pelajar ni semua lapar. Saya dah hidang nasi kat depan. Lauk pula sedap, tapi semua tak makan. Saya bertanya, mana orang nak makan ni? Faham tak? Bila kamu lapar, hidangan ada kat depan, kamu tak nak makan, apa masalahnya? Apa masalahnya? Sama ada mata kamu buta tak nampak makanan tu, ataupun kamu ada penyakit hilang selera makan, betul tak? Bila kita lapar ada makanan tapi kita tak nak makan, bila hilang? Sama juga bila Quran ni hidangan yang paling lazat, hidangan Allah yang paling lazat, dan kita pula dalam kelaparan, dahaga ke ilmu, tapi tak terengi sebab kita dah hilang rasa. Bukan sebab COVID, tapi sebab dunia 19, bukan dunia selama-lamanya. Dunia dah menebal sampai kita tak ada selera nak tengok peringatan dalam Quran. Boleh faham? Dan kita tahu tak Allah ulang ayat ni berapa kali? Bukan. Berapa kali? 5. Berapa? Banyak. Siapa lagi? Siapa tahu? Kenapa tak tahu? 4 kali ya. Cuba cek. Ayat 17, 22, 32, 40. Betul tak? Cuba cek. 4 kali ke 5 kali? Cuba tengok. Cuba tengok. Saya jumpa 4 kali. Yang kelima ayat berapa? Surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar. Hunang pula. 6. Ulama khilaf, ada kata 4, ada kata 5, ada kata 6. Yang betul satu je, saya tak tahu yang betul. Cuba cek betul-betul. Berapa kali? 5 dah. Baru bisuhan ni. Okey, ayat satu lagi berapa? 17, 22, 32, 40. Satu lagi ayat berapa? Sorry. Alhamdulillah. Sadaqta. Boleh faham? Maknanya kalau Allah ulang benda yang sama 5 kali, apa maksud dia? Benda tu penting. Penting apa? Apa yang penting ni? Ni, zikru. Allah tak kata kami mudahkan Al-Quran untuk dibaca. Allah tak kata. Sebab Quran diturunkan bukan untuk tujuan utama bukan untuk dibaca. Allah tak kata kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Sebab tujuan Quran diturunkan bukan untuk dihafal. Tapi Allah begitu tujuan Quran diturunkan untuk zikru. Kenapa tak ada orang nak ambil peringatan? Boleh faham? Kalau saya cakap pada pelajar ni, kenapa tak nak faham Al-Quran? Kenapa tak nak faham Al-Quran? Kenapa sampai 5 kali? Apa maksud tu?
Satu penting, yang kedua, orang yang depan saya tu memang tak faham. Sampai perlu saya ulang. Okey. Okey, Zakwan, ada lagi? Surah? Tak, siapa tu? Ada satu lagi. Surah At-Talaq. Lepas tu, yang last lah Hasya. Sabak. Cuba buka. Cuba buka. As-Saffat. As-Saffat. 171 hingga 173. Okey. Ini bukan dengan tadi. Ayat yang akan datang. Cukup. Dah pukul 12 kan? Tu kita saja letak ayat tu. Pertama, kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayati. Kitab ini kami turunkan kepada engkau mubarakun, penuh dengan keberkatan, banyak kebaikan. Cara nak dapat kebaikan yang banyak bedah, liyadabbaru, supaya mereka tadabbur ayatnya. Yang kedua, waliyatazakkara ulul albab. Lepas tadabbur ambil peringatan. Tapi Allah kata yang tadabbur dan ambil peringatan bukan semua orang. Dia khusus untuk orang yang ulul albab. Kemudian ayat sebelah tu Allah mencela orang yang tidak tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa mereka tak tadabbur? Ataupun hati mereka? Jadi Allah cela orang tak tadabbur, tiba-tiba orang cela kita tadabbur. Itulah keajaiban manusia. Okey, cukup setakat 2 ayat kan? Ada soalan? Okey, sekali lagi sebagai peringatan untuk kelas akan datang, pastikan parking jangan double park. Sebab di sini datang kunci tayar. Yang kedua, datang awal. Yang ketiga, bila datang awal, masuk ke dalam. Jangan duduk sini. Kita akan dapat pahala walaupun susah masuk dalam, walaupun nak keluar pun paling last, tak, pahala besar. Jangan tengok susah tapi tengok pahala. Yang keempat, pastikan selipar semua masuk dalam dan letak dalam rak kasut. Okey? Ada soalan? Parking? Yang parking yang warna merah tu jangan parking. Itu tempat khas dibayar oleh beberapa tuan punya dia lah. Jangan pula tengok kosong, angkat kon masuk. Okey, selesa tak tempat baru? Oh, best lah, sejuk. Oh, sebab sejuk lah. Okey, sejuk sangat kita boleh tutup salah satu ekor nanti, insyaAllah. Kalau best sangat, minta datang awal. Tak perlu kuning nanti habis surah Al-Anbiya ni. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم